hatiku. Moga cintaku padamu selalu. Perjalanan ini penuh berliku, oh najwa duri yang datang padaku. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu. Tuhan, kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku. Moga cintaku padamu selalu. Moga di ujung nanti manisnya ku rasai hikmah tersembunyi dari sakit diuji. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah semuanya, apa khabar? Anda semua semoga dalam keadaan yang sihat, sejahtera pada pagi ini. Alhamdulillah, hari Isnin. Okey, hari ini hari Isnin. Dan bersyukur pada Allah kerana permulaan pada minggu ini kita dapat lagi bersama-sama menghirup udara yang segar, masih lagi diberikan nikmat pernafasan yang sempurna, masih lagi diberikan nikmat kekuatan, nikmat tenaga yang Allah berikan kepada kita untuk kita melaksanakan, meneruskan kehidupan harian kita, menyelesaikan tugasan harian kita, tugasan rutin kita, dan secara tak langsung itu menjadi satu komitmen kita sebagai seorang manusia, yang mana setiap orang ni ada tanggungjawab dia yang tertentu. Kan ada yang tanggungjawabnya lebihnya di office, ada yang tanggungjawabnya lebih kepada terjun ke lembah masyarakat, berurusan dengan orang. Ada yang mak-mak pun, yang suri rumah pun ada komitmen dia, kena uruskan perihal suami, anak-anak dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, apa yang kita perlu syukuri ialah dengan apa yang kita buat itu, semuanya datang daripada Allah. Dan walaupun mungkin ada hati kita memberontak walaupun sedikit, tapi sedar tak sedar perkara yang kita buat tu selesai dengan jayanya. Dan itu yang kata benda rutin. Awal-awal mungkin rasa kekok, tak biasa, tapi dah hari-hari kita buat, dah hari-hari kita buat, insya-Allah semuanya akan jadi mudah belaka. Mudah belaka, tuan-puan. Samalah macam nak ikut sharing tajwid ni, mula-mula mungkin rasa berat, rasa macam nak tak nak je hati tu. Tapi mungkin dengan berkat usaha kita tu sendiri, maka Allah
lapangkan hati kita, jiwa kita, untuk kita sentiasa rasa macam okey, tak nak terlepas dah. Nak ngaji tak nak terlepas. So alhamdulillah dapat kita berhimpun pada pagi ni. Okey. Baik, jadi alhamdulillah wa syukurillah, syukur pada Allah, kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan yang sempurna sehingga hari ini. Baik, tidak dilupakan, saya rasa semua maklum, kita baru saja dikhabarkan dengan permergian seorang ilmuwan agama, ataupun semua tahulah, kita baru saja menerima berita bahawa Mufti Perak kita baru saja pergi meninggalkan kita semua. Dan kalau ikutkan, banyaklah jasanya di dunia ni, khususnya di kawasan Perak inilah, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita doakan agar arwah tenang di sana, ditempatkan di kalangan orang-orang yang mukmin, insya-Allah. Alright. Orang yang beriman, orang yang saleh. Jadi kalau kita perasan, memang apa yang kita boleh lihat, perakhiran ataupun dunia akhir zaman ni, pelan-pelan kalau kita tengok, Allah tarik nyawa orang-orang yang soleh ni, kan? Orang-orang soleh ni, para alim, pelan-pelan pergi kalau kita tengok, kan? Jadi itulah menunjukkan dunia ni berada di akhir zaman, dan kita ni yang hidup ni bukanlah kena nak kena mati juga, tuan-puan. Takut mati itu pasti, dan kita perlu takut padanya. Cuma kita yang hidup ni, kita teruskan kehidupan kita macam biasa, pulun selagi mana yang boleh. Okey, pulun selagi mana boleh. Dan baik, jadi sebab pemergian arwah semalam, okey, kita sama-sama, saya nak kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Ya, boleh tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan secara tak langsung kita akan buka terus kita punya pertemuan pada pagi inilah. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah selesai. Tadi tu sekali lah kita niatkan untuk bacaan pembuka kita pada pagi ini. Baik, ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, yang mana kita baru sahaja selesai seminar sifat huruf 1.0 pada baru-baru ni, 29 hari bulan 5 2021, Sabtu baru ni, tuan-puan, kemarin lah, kan? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan puan yang menyertai seminar tersebut. Dan mungkin ada yang tak dapat follow sampai habis, ada masalah internet dan sebagainya, ada hal keluarga, hal emergency dan sebagainya. Jadi apa-apa pun syukur sebab dapat juga ikut, walaupun tak lama. Cuma saya harapkan nanti bolehlah tengok ulangan, ya, kan, untuk dapatkan sedikit kefahaman tu. Saya percaya tuan-tuan perempuan dapat sesuatu yang baru lah daripada seminar tersebut. Walaupun tak dapat semua, ada yang kata rasa berat sikit, Ustaz. Yalah, mungkin atas faktor tak pernah join, tak pernah lagi didedahkan berkaitan dengan sifat huruf ini, maka mungkin menjadi kesukaran sedikit untuk di peringkat awal. Tapi percayalah, sampai apabila tiba masanya nanti, bila kita dah biasa didedahkan dengan istilah-istilah, macam tuan-puan ikut untuk sharing tajwid ni, percayalah, kefahaman tu akan datang pelan-pelan, dia akan datang, tuan-puan. Boleh nak? Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti seminar tersebut. InsyaAllah ada rezeki, okay, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi untuk seminar-seminar yang akan datang. Nanti kan perkongsian yang boleh saya kongsikan, saya pun tak adalah, bukanlah orang terfaqih sangat, bukanlah
mahir sangat, tidak tuan-puan. Saya hanya berkongsi apa yang pengalaman saya belajar sebelum-sebelum ni. Saya just nak share kepada tuan-puan, dan moga-moga kita dapat pegang ilmu itu bersama. Kalau saya simpan seorang, nanti saya lupa. Jadi saya kena kongsi kepada tuan-puan, dan insyaAllah moga-moga ilmu itu terus mengalir. Mengalir seperti sifat rakhawah, tuan-puan. Biar ilmu itu terus mengalir. Grup-grup Quran Circle kita dah mula dah bersembang-sembang tu guna term-term sifat huruf. Dahsyat tak dahsyat penangan belajar sifat huruf ni kan. Bersembang pun guna term sifat huruf. Yang tahu je tahu. Okey, alhamdulillah. So, kalau saya tanya macam mana perasaannya, wallahualam, tuan-puan saja yang tahu macam mana perasaan setelah mengikuti seminar ini. Dan saya memang ada buat macam ada feedback kan, minta komen untuk siapa yang join. Tapi saya pun tak habis baca lagi. Harap-harap apa yang saya kongsikan tu tuan-puan dapat terima dengan baik lah, tuan-puan. Dan minta maaf kalau ada salah silap dalam sepanjang saya menyampaikan berkaitan dengan sifat huruf tersebut. InsyaAllah. Okey. Okey. So, tuan-tuan dan puan, insyaAllah tadi kita dah buka bacaan pembuka. Kemudian, untuk hari ni. Baik. Jadi, sebelum saya terlupa, nanti saya nak ulang balik yang ni. Sebelum saya terlupa, saya nak maklumkan, untuk pendaftaran, baru ni kita ada buat, pelancaran untuk seminar Easy Tajwid. Ni bukan sifat huruf, tuan-puan. Sifat huruf dah habis dah. Okey, ini seminar Easy Tajwid. Jadi pendaftarannya akan mula dibuka pada 2 Jun, tuan-puan. Okey, pendaftaran akan mula buka pada 2 Jun. 2 Jun ni hari Rabu lah. Okey, lusa. Hari Rabu. Jadi, kalau kita tengok harga ni, dah letak lah yurannya RM66 sahaja. RM66 sahaja. Saya tak tahulah berbaloi ke tak, tuan-puan. RM66 ni adalah untuk 4 kali seminar, 4 pertemuan. 4 pertemuan. Wallahualam, mungkin ada yang rasa mahal, saya tak pastilah. Cuma saya rasa okey lah kot dengan harga yang sebegini. Orang kata harga mampu milik. Okey. Jam berapa? Saya tak pasti. Saya tak dimaklum. Mungkin pagi lah. Biasanya pagi. Tak pun selepas sharing tajwid. Biasanya dalam jam 11. Nanti mungkin ada tim saya akan tolong komenkan di ruangan komen. Kalau ada yang mendengar. Cuma yang confirmnya 2 Jun. Pada jam berapa saya tak pasti. Okey. Okey, baik. So, setakat ni semua jelas untuk pendaftaran Easy Tajwid akan bermula pada 2 Jun. 2 Jun 2021. Okey. Kalau nak tahu detail berkenaan dengan tarikh apa semua, tak apa, klik saja. Okey, grup info terkini. Kat atas ni ada link grup info terkini. So, tuan-puan tekan sahaja link tersebut untuk dapatkan untuk dapatkan apa segala jenis info, tekan sahaja. Okey? Masterclass tak ya ke Ustaz? Tak ada kot. Kan ada sekali kan package. Cuma saya tak ingat ada stok sampai bila. Puan Safia. Rasanya sampai ni lah. Ini yang tak akhir kot, tak silap saya. Sebab lepas tu kita buka yang baru pula. Okay. So, Alhamdulillah. Selesai. Okay. Untuk yang tim Game Masterclass, rasanya tak ada apa-apa kot. Nanti, tapi nakkan tu, automatic daftar. Seperti yang dimaklumkan sebelum ni lah. Yang Masterclass, Noble Class dah memang tak ada apa-apa dah. Okay, tu Cik Fan dah balas dah tu.
So kepada master kelas, noble kelas, pastikan anda semua maklum bahawa untuk seminar Easy Tajwid ini anda tak perlu dah buat bayaran lah. Sebab dia dah masuk dah package awal tu. Okey? So usah dipikirkan. Usah dipikirkan. Jelas. Hadiah ada ke? Hadiah kali saya tak pasti ada ke tidak. Rasanya tak ada sebab seminar ni pun kita buat secara online. Memang tak ada yang benda fizikal yang kita post sebab PKP kan. Sekarang ni pula esok dah lockdown. Jadi kita tak ada urusan posting apa semua kita tak buat. Setakat inilah yang saya maklum. Wallahualam kok ada pula yang ada hadiah pula kan kepada yang terawal. Wallahualam. Sedikit tambahan, ini adalah seminar yang terakhir lah. Okey, seminar terakhir bagi mereka yang mengambil package master class dan noble class. Sebab masuk bulan 7 nanti kita nak buka untuk ni dia. Hadiah 10 yang terawal. Buku Kembara Mahsyar. Ada. Siapa yang tanya tentang hadiah tadi? Ada. Tapi nama bukunya Buku Kembara Mahsyar. Padu tak padu tuan-puan? Ada hadiah, ya. Okey. 10 yang terawal ajalah. Janganlah minta lebih pula. Okey. 10 yang terawal saja, insya-Allah. Okey, wallahualam. Selesai. Semua jelas Nanti ada apa-apa nak tanya lebih lanjut, tekan saja link di atas. InsyaAllah tuan-puan akan berurusan dengan tim-tim saya. Dan apa segala pertanyaan, tanyalah. Nak tanya hari apa ke, nak tanya macam mana keadaan dia, macam mana situasi itu berlaku nanti. Tapi kepada mereka yang dah biasa sangat ngikut kita punya program ni, tak ada masalah lah. Sama je. Okey, baik. Jadi saya pinkan di ruangan komen. Tuan-puan boleh tekan link tu nanti. Tekan saja link tu untuk dapatkan info lanjut berkenaan dengan kita punya seminar Easy Tajwid 3.0. Ada jual tak buku? Minta maaf, kami tak jual, Puan Suzy. Okey, kami sediakan tu. Wallahualam, setakat yang saya maklum, buku tu memang kita sediakan untuk yang 10 terawal je lah. Cuma untuk urusan penjualan, saya tak pasti. Wallahualam. Mungkin boleh tanya direct kepada Encik Ifan kita. Okey, tekan je link tu. Okey, selesai. Jadi, jom kita teruskan. Untuk hari ni, tuan-puan, yang baru masuk, yang belum share, tolong share dulu, tuan-puan. Jangan lupa share. Ya. Pastikan tuan-puan share dahulu sebelum kita nak meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Baik, jadi ini dia. Kita akan sambung ayat 240 surah Al-Baqarah. Muka surat berapa? Muka surat 39. Okey, muka surat 39 ayat 240. Satu ayat saja hari ini, insya-Allah. Saya nak daftar tapi kena tengok yang ulangan. Boleh, Tuan Alif Hazman kita. Jangan risau. Setakat ini seminar yang kita buat memang kita akan sediakan ulangan. Ulangan tu tak ada limit. Video tu selagi tuan-puan simpan, tengoklah. Tengoklah. Boleh nah? Puan Hasmah Hussein. Pertama kali rasa pening juga, tapi ulang 2-3 kali boleh terima. InsyaAllah tuan-puan. Bab sifat urut ni saya dah sebut siap-siap dah sebelum ni. Pertama kali belajar bab sifat huruf, confirm pening. Kenapa saya kata confirm? Sebab saya sendiri pun belajar macam tu. Mesti tuan-puan kata, betul ke Ustaz? Ke Ustaz saja nak jaga hati kami? Tidak tuan-puan, memang betul. Okey, saya belajar sifat huruf. Dan time tu saya dah, orang kata apa? Waktu saya belajar nak menguasai sifat huruf tu, time tu saya ni dah start mengajar. Dah pelan-pelan mengajar. Time tu mengajar budak kanak-kanak lah time tu. Tapi time tu saya dah memang, orang kata apa, memang dalam status guru Quran lah time tu dah mengajar. Tapi waktu saya nak terima ilmu berkaitan sifat huruf tu, saya rasa macam, apa benda ni? Macam tu. Dalam otak saya ni, apa benda ni?
Sebab benda tu benda baru buat saya, dan saya pertama kali saya ikut, saya tak dapat tangkap langsung apa sebenarnya yang dia nak disampaikan. Sifat huruf tu nak bagi tahu apa sebenarnya, dan apa fungsi daripada kita, apa kebaikan daripada kita. Benda-benda tu yang timbul. Tapi insyaAllah, bila ikut, oh ini sebenarnya, okay. So kita nakkan kunci asal tu dulu, kemudian nanti dah akan terbuka kunci-kunci yang lain. Asas, nak kena tanam asas dulu, biar faham asas dulu. Kemudian nanti baru dia pergi tempat lain, pergi ke lain, baru kita nampak, oh macam ni. Okay. Kalau, dan satu lagi, fokus lah. Kena fokus. Sebab tu waktu seminar saya memang fokuskan sangat berkaitan dengan muqaddimah tu. Kenapa kita belajar sifat huruf ni? Apa faedah dia? Apa kepentingan dia? Jadi saya share. Jadi kalau kita dah mula memberikan tumpuan di situ, insyaAllah kita boleh follow dengan baik sebenarnya. Tapi tak apalah, pelan-pelan, lain orang lain penerimaan dia, tuan-puan. Boleh nah? Jadi itulah dia kesimpulan dia, tuan-puan. Mungkin dia tak adakan tuan-puan dengan saya, tuan-puan tak faham. Tuan-puan mungkin waktu ikut saya, tuan-puan tak faham. Sebab ilmu tu baru nak menapak. Ilmu sifat tu baru nak menapak dalam otak kita ni. Tiba ditakdirkan Allah izinkan tuan-puan untuk bersama dengan guru-guru Quran lain. So tuan-puan diberikan pendedahan yang sama. Tak ada beza pun. Tapi tuan-puan dah dapat sikit dah. Tapi punca daripada apa? Punca daripada tadilah, tapak awal tu. Tapi janganlah kata, oh belajar dengan Ustaz Adi tak faham. Belajar dengan Ustaz ni baru faham. Jangan, kalau guru-guru, bukan guru Quran tuan-puan, mana-mana sudut ilmu pun janganlah sebut macam tu. Kan? Sebab sebenarnya kita tak tahu, kita tak sedar. Ilmu yang sampai dengan paling awal itu, sebenarnya itulah pencetus utama sebenarnya. Sama lah macam saya tak kata pun saya belajar dulu tak faham sebab guru tu tak erti nak terang. Sebab saya je yang tak dapat nak terima. Dia point dekat situ. So bila pergi guru lain, oh okey, dah dapat tangkap dah. Oh inilah yang dia maksudkan dulu, yang aku tak faham tu. Faham tak? Macam tu. Padahal benda yang sama je dia cerita. Bab sifat benda sama je tuan-puan. Belajar lah mana pun, cerita benda itu juga. Cuma kupasan tu berbeza lah. Macam saya, mungkin saya punya kupasan ni agak terbatas. Yang mungkin adalah kesilapan di pihak saya sendiri, tak bagi kefahaman betul-betul pada tuan-puan. Tapi saya yakin apa yang saya buat baru ni, saya dah memang all out habis dah. Saya tak ada simpan-simpan tuan-puan. Itu pada saya lah. Pada tuan-puan, wallahu a'lam, saya tak pasti. Okay. Baik, jadi terima kasih semua. Okay, dah ramai ni. Jadi apa kita nak buat? Jom kita baca dulu ayat 240 ni sama-sama. Boleh tuan-puan? Ready ke belum ni? So terlebih dahulu jangan lupa untuk kita tajdid niat, betul niat kita, dan pastikan berada dalam keadaan yang baik sekarang ini, tempat yang selesa nah. Baik, wallahu alam. Jom kita mulakan. Ready semua? Tarik nafas. Okay, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna fi أنفسهن من معروف
Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai untuk bacaan kita yang pertama. Okey. Baik, ready semua tuan-tuan? Okey, jom kita fokus pada perbincangan kita ayat 240 surah Al-Baqarah. Muka surat 39. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. Baik, huruf waw baris atas wa. Wallazi waw walla terus masuk pada lam bersabdu. Wallazina yutawaffawna minkum. Wallazi huruf zal, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Okey, keluarkan sedikit hujung lidah kita, sikit sahaja. Zi. Kemudian panjangkan dua harakat. Ini ada huruf ya mad. Okey, wallazina yutawaffawna minkum. والذين يتوفون huruf ya baris depan. Tulisan kabur. Itu masalah internet tu biasanya. Okey. Wallazina yutawaffaw. Huruf ya baris depan yu. Ta pada atas ta, wa pada atas wa, dan fa bersabdu waffau. Yutawaffau, fau. Waw ni sifat lunak tuan-tuan, sifat lin. Waw yang sukun sebelumnya baris atas. Wallazina yutawaffawna minkum. Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf, ikhfa haqiqi. Okey, wallazina yutawaffawna min. Nun mati bertemu kaf. Jadi ikhfa hakiki tuan-puan, apa makna ikhfa? Sembunyi. Nak sembunyikan apa? Sembunyikan sebutan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kemudian kita bersedia untuk sebut huruf kaf. Yang mana huruf kaf ni kita kena tahu bahawa ianya huruf yang nipis. Jadi dengung kita pada ikhfa di sini juga nipis. Mengikut pada status huruf tersebut. 15 huruf tu lah. Kaf ni kan termasuk dalam 15 huruf ikhfa. Jadi bunyinya minku, minku, minku. Begitu. Kalau tebal sangat minku, lain pula rupa bunyi dia. Right? Wallazina yutawaffawna minkum wa yadharukum. Okey, pastikan disiplin bunyi kita kat sini tuan-puan. Kita disiplinkan bunyi dia nah. Jangan kum. Relax je. Minkum, kum, K-U-M. Minkum wa yadharu. Mim mati bertemu waw, izhar syafawi. Izhar ni maksudnya jelas. Jelaskan sebutan mim mati yang bertemu dengan huruf waw lah. Waw ni termasuk dalam huruf izhar, izhar syafawi. Jelaskan sebutan mim mati. Minkum wa yadharu, wa yadharu. Baik, huruf waw pada atas wa, ya pada atas ya. Zal, keluarkan hujung lidah. Okay, huruf zal ni. Ru, ra baris depan. Ru. Wa yadharuna. Ru. Ni waw mat. Okay. Na azwajaw. Azwa. Na azwa. Tuan-tuan perempuan. Ni huruf zai. Huruf zai sifat apa yang penting ni? Si seronok jawab ni. Tuan-tuan. Sifat apa yang penting pada huruf zai ni?
penting untuk diutamakan? Apa dia? Geng-geng seminar ni mesti boleh jawab dengan yakin dan confident. Cuma jangan overconfident lah. Okay. Apa dia huruf zai ni? Benda yang kita kena jaga. Keutamaan dia. Sifat apa tuan-puan? وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا Okay. Oh, tengok jawapan semua gempak-gempak belaka ni. Okay. Okay, satu sifat je yang kita nak kena jaga tuan-puan, iaitu sifat rakhawah. Okay. وَيَذَرُونَ أَزْوَا. Sempurna rakhawah, jangan risau. Safir tu akan datang sekali tuan-puan. Jangan risau. Okay, bolehlah kalau nak jawab rakhawah dengan safir, tak ada masalah. Safir tu memang suara tambahan ataupun sifat tunggal yang ada pada huruf zai. Okey, bunyi yang seakan-akan lebah tu. Kata para ulama. Okey, bunyi lebah. Wa yadharuna sempurna rakhawah, jangan risau. Safir tu dah memang ada kat situ. Cuma kenapa bukan saya lah, saya semena-mana guru pun akan highlightkan pada bahagian rakhawah. Sebab apa? Kalau tak fokus rakhawah, kalau tak fokus rakhawah, maka akan berlakulah terputusnya aliran suara. Contoh, wa yadharuna azwajan, wa yadharuna tu. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا. Kalau orang tak belajar sifat, dia tak faham lah. Dia rasa bunyi tu sama je, tetap zai. Cuma beza dia azwaja dengan azwaja. Beza dengan dia ada tarik belakang tu. Nampak tak? Itu sifat. Nampak macam tak ada apa pun beza dia. Dan dia bukan kesalahan besar pun, tapi nakkan kesempurnaan. Kita tunaikan hak-hak dia. Boleh faham ni? Okey, tuan-tuan puan? Alhamdulillah, terbaik semua. Sifat yang mengalir, iaitu berkaitan suara lah. Suara mengalir. Wa yadharuna azwajan wasiyah. Okey, kita sambung lagi. Huruf wa pada atas wa. Waw pada atas wa, ni alif mat sebelumnya pada atas lah. Okey, mat asli. Jauh, tanwin bertemu waw. Idgham. Azwajan wasiyatal. Azwajan. Okey, idgham, masukkan tuan-puan. Masukkan bunyi tanwin pada jim ni ke dalam waw. Bi gunnah, dengan dengung. Okey, bi gunnah. Jawasi, huruf sa baris bawah si. Okey. Wa yadharuna azwajan wasiyah. Paling utama betul makhraj. InsyaAllah. Itu semestinya lah. Okey, Puan Kasih Afikah kita. Saya tanya tadi tu soalan tu sebab berkaitan dengan kita baru belajar sifat baru ni Sabtu ni. Tu yang saya tanya bab sifat dulu. Kalau ikut utama memang makhraj lah. Okey. Makharajil huruf was sifat li alfadhu bi afsahil lughat. Dua benda yang penting, makhraj dan sifat. Cuma soalan saya tadi tu fokus pada sifat apa yang utama. Boleh. Wa yadharuna azwajan wasiyatal. Baik, huruf wa pada atas wa, sad baris bawah si. Wasi.
Kena tebal ke tak ni? Huruf sad tebal selamanya tuan-puan kan? Huruf sad tebal selamanya. Siyya. Huruf ya yang bersabdu. Huruf ya yang bersabdu. Wasiyya. Wasiyatan li azwajihim. Wasiyatan li azwajihim. Okey? Cuma saya ada part, macam tadi Puan Kasih Afiqah kata betul. Kalau kita tepat sebutan makhraj, okey, tepat makhraj, maka sifat dua tu akan datang juga. Dia akan datang, dia akan ikut serta betul, tapi belum tentu sempurna. Okey? Kalau ada orang dia tepat pada makhrajnya, wa yadharuna az. Tepat, kalau tanya kat mana makhraj dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Hujung lidah berada di belakang gigi sebelah bawah kan. Tapi kalau dia tak sempurnakan sifat, dia tak faham kaedah sifat tu, so sifat tu tak mari juga. Wa yadharuna az. Az. Adakah bunyi az tadi tu berlaku disebabkan tak tepat makhraj saya? Tak juga. Tepat je makhraj. Az. Tapi sifatnya tak disempurnakan. Jadi pentingnya. Tapi poin dia, apa pun, dua-dua penting. Cuma kalau kita kata betul makhraj, sifat tu akan datang, tak juga. Tak juga. Tapi kalau kita sempurna rakhawah tadi, az, confirm safir tu akan datang. Itu confirm. Sebab itu sifat asli yang memang tak boleh dibuang langsung. Dia takkan jadi. Gitu. Kalau tidak, takkan jadi. Cuma dia seiring dengan keadaan lidah kita pada makhraj itu. Dengan tepatnya peletakan hujung lidah kita tu az, maka safir itu dah ada. Cuba nak kekalkan rakhawah tu bagaimana. Okey. Jom kita sambung lagi. أزواجا وصية لأزواجهم وصية تلي huruf ta tanwin dari atas. Okey. Wasiyatan, asalnya tan, tapi kat sini ada unsur idgham masuk kan. Okey. Wasiyatan li, idgham bila gunnah. Okey, memasukkan. Wasiyatan li azwa. Idgham. Masukkan bunyi ta ke dalam lam bila gunnah. Tanpa dengung. Li azwajihim. Li azwa. Sekali lagi huruf zai. Okey, jaga sifat rakhawah iaitu suara yang mengalir. Li azwajihim. Okey, kalau kita berhenti kat sini, izharkan mim ni. Jelaskan mim. Waw mat asli, ni alif mat sebelumnya baris atas, huruf jim baris bawah ji, ha baris bawah hi, matikan mim. Wasiyatan li azwajihim. Okey, selesai kat situ. Kalau tuan-puan panjang nafasnya, bolehlah baca sampai hujung ni, sampai ikhraj. Okey? Baik tuan-tuan puan. Kita baca dululah sampai sini. Ya, saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Okey, kita baca sama-sama. Tarik nafas. Kita mula isti'azah terus pada bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Okey, selesai.
Kemudian nanti kita ambil balik belakang ni. Li azwajihim mata'an. Mim mati bertemu mim. Okey, tadi kalau kita berhenti jihim. Okey, dah akan jadi jelas mim tu. Tapi kalau kita nak teruskan bacaan, li azwajihim mim mati bertemu mim idgham mithlain. Okey, idgham mithlain. Alright. Kalau berhenti ke azwa tu boleh ke Ustaz? Kalau dah tak cukup napasnya berhenti. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cuma pastikan berhenti di atas perkataan lah. Bukan atas huruf. Itu sahaja. Ikut kemampuan kita. Boleh nak? So kat sini mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Idgham. Masukkan sebutan mim ke dalam mim. Mislain ni maksudnya dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama. Sama apa? Sama pada makhraj, sama pada sifat. Mim dengan mim kan? Tak ada apa beza pun. Huruf yang sama. So, makhraj dan sifat sudah tentu sama. Itu yang kata mithlain tu. Ataupun mutamathilain. Sama je. Idgham mithlain ataupun idgham mutamathilain. Ataupun yang lebih baiknya kita sebut idgham syafawi. Jadi bila sebut idgham syafawi ni, kita tahulah ianya merujuk kepada hukum mim mati. Okey? Hukum mim mati ni memang diistilahkan syafawi. Syafah tu maksudnya bibir. So kita tahu merujuk kepada mim yang datangnya daripada makhraj bibir mulut kita. Syafatain. Li azwajihim him idgham sempurna. Okey, dengung sempurna. لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول متاعا عن okay. متاعا إلى ni ta dua harakat mat asli ta, kemudian ni tanwin an, tanwin pada atas. Tanwin bertemu hamzah ni apa? Izhar halqi. Okey, izhar, jelaskan sebutan ain. Jelaskan tanwin pada ain ni. Kemudian i, ilal. Terus masuk lam ni ke dalam lam yang bertanda sukun, alif lam qamariyah, ilal hauli. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf ha pedas yang berbaris atas. Waw sukun sebelumnya baris atas, sifat lin. Ilal ha, ha. Itu bunyi dia, ha. Masuk pada waw sukun, hau. Jangan hau. Hau tu bagaimana? Hau. Ilal hauli. Jangan simpuikan ha tu nah. Ni ha pedas. Ilal hauli ghai. Hauli ghaira. Gha. Huruf ghain. Mana duduknya? Hujung kerongkong kita ni. Okey? Li ghaira. Jangan li ghai. Li gha. Memang ada sifat lin kat sini, cuma linnya pada ya, bukan pada ghain. Huruf ghain tu jaga molek-molek. Gha. Matikan ya. Ghai. Ilal hauli ghaira. Ilal hauli ghaira. Tak payah muncul bibir untuk sebut huruf ghain ni, sebab huruf ghain bukan makhraj bibir, bukan datang daripada bibir mulut. So tak payah muncul. Tapi kalau kata muncul bibir tu yang buatkan sebutan tu jadi, tak apalah. Asalkan sebutannya jadi. Walaupun kurang tepat kaedahnya kan. Tak mengapa. Nanti lama-lama training lagi, latih-latih, insyaAllah dapatlah kesempurnaan bunyi dia yang sepatutnya. Baik, ra baris atas, tebal ke tidak? Tebal, sebab baris atas. Ghaira ikhraj. Huruf kha ni tebal tuan-puan. Ikhra. Baik, kat sini biasanya kesilapan berlaku ialah disebabkan kita tahu huruf kha ni tebal. Jadi sebab dia nak jaga sangat tebal tu sampai muncung bibirnya. Kebetulan pula sebelumnya baris bawah ni kan bersifatnya nipis. I. Jadi dia nampak I bertemu dengan hamzah baris bawah, I bertemu dengan kha yang tebal.
Ikhra. Ikhra. Macam ni jadi dia. Ghaira ikh. Ikh. Nampak mulut saya ni? Ikh. Ikhra. Ikhra. Ikhraj. Saya baca pelan-pelan Ilal hawli ghaira ikh. Dia ada ikh. Macam tu. Jadi kita kena faham bahawa ghain ni sifatnya memang tebal, isti'la. Tapi kita kena tahu bahawa ghain ini juga bersifat infitah. Apa infitah? Okey, infitah ni maksudnya terbuka lidah dan lelangit. Ikh. Sebab tu mulut kita ni tak payah muncung. Ikh. Ghaira ikhra. Ghaira ikhra. Ikh. Kalau kita muncung ikh, kita macam nak cuba memenuhkan huruf ghain tu. Sedangkan yes, dia memang tebal, cuma kita kena ingat adanya sifat infitah yang mana terbukanya ruang di antara lidah kita, bahagian depan lidah dengan lelangit. Yang naik pangkal lidah sahaja. Ikh. Okay, ni pangkal lidah, ni hujung lidah. Ni tengah lidah, hujung lidah. Jadi bila kita matikan kha ni, ikh. Jadi ini yang infitah ni. Yang ni pangkal lidah dah bersentuhan dengan lelangit. Bayangkan ni lelangit. So ni. Dah bersentuhan dah. Pangkal lidah dengan lelangit. Naik. Dah terangkat lah maksudnya. Bukanlah sentuh tu dia tekan ke, tidak. Ikh. Jadi ni nampak tak ada ruangan kosong ni. Ni. Ni yang saya buat macam rama-rama ni. Tuan-tuan. So ini yang kata infitah. Terbuka. Saya tunjuk ikut tangan je lah ya. Harap faham kot. So, dia menghalang daripada untuk bibir mulut kita ini memuncung. Maknanya kalau muncung tu, maknanya kita dah lari daripada sifat infitah tu lah. Faham ke no? Wallahu a'lam. Ilal hawli ghaira ikhraj. Begitu. Boleh ke ni? Alhamdulillah. Faham? Okey, baik, faham ya? Awak dah mikir macam mana apa nak nunjuk ni? Infitah ni. Okey, kha. Sebab tu tak muncung. Kha. Banyak faktor lah. Ilal hawli ghaira ikhraj. Boleh tuan-puan? Puan Cik Rosmani dah jawab siap-siap dah. Huruf jim. Okey, huruf jim ni ada sifat qalqalah di hujungnya. Baik, kat sini hukumnya. Okey. Hukumnya ma'arid li sukun. 246. Tapi jangan lupa, itu hukum dia. Mat kat situ. Dalam masa yang sama ada sifat qalqalah yang perlu dilaksanakan. Gitu. Ikhraj. J. Ikhraj. Dia bukan c. Ikhraj. Tu bunyi c. Kita bukan nak bunyi c. Kita nak bunyi, maksudnya dia tidak berubah kepada makhraj yang lain ataupun bunyi yang lain. Ikhraj. Dia daripada makhraj jim tu sendiri. Boleh lah. Clear ke semua ni? Faham ya? Mestilah faham ya tak? Boleh? Okey, alhamdulillah. Terbaik. So, itulah dia. Baik, so kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Satu, dua, mula. لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. Okay, boleh kita teruskan lagi. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. فلا جناح huruf fa baris atas fa satu harakat sahaja, la dua harakat ma asli. Junaha na mad asli. Ni alif mat sebelumnya baris atas, jim ada depan ju, muncul bibir mulut kita. Fala junaha alaikum. Okay. Fala junaha alaikum. Huruf ha pedas, ha baris atas ha. Ha, kemudian ain. Baik, huruf ha dengan ain ini tuan-tuan perempuan datangnya memang daripada tengah kerongkong kita, makhraj kerongkong lah, halqiyah. Cuma kita kena ingat jangan campur adukkan bunyi dia. Ha, pisahkan. Junaha alaikum. Junaha dia kalau kita over sangat sebut ain tu jadi susah nak sebut. Jadi sangkut nanti. Dia relax je. Fala junaha boleh nah? Saya tertinggal ayat sebelum. Yang mana? Ustaz tertinggal ayat sebelum. Oh yang ni faiz. Okey. Fa in kharajna huruf fa tuan-puan tengok kat sini tak? Yang ni yang pendek ni. Terlepas pula. Okey, kita tengok kat sini. Huruf fa dari atas fa. Ni fa biasa. Ni alif ni bukan alif mat Ini hamzah baris bawah. Fa'i. Kemudian nun mati bertemu kha. Apa namanya? Izhar halqi. Fa'in kha. Okey. Nun mati bertemu apa nama? Huruf kha yang datang daripada makhraj kerongkong kita. Fa'in kharajna. Baik. Fa'in khara. Fa'in khara. Huruf kha pada atas kha, ra pada atas ra tebal, matikan jim. Kat sini ada apa? Qalqalah sughra. Lantunan yang kecil, tuan-tuan puan. Okey, lantunan kecil. Jadi, kecil ni macam mana? Praktikal dia. Rajna, rajna. فإن خرجن فلا جناح عليكم. فإن خرجن خرج. Okey. Baik, selesai qalqalah sughra. Kemudian nun pada atas na, macam biasalah na. Okay, sambung balik kat sini. Fala, tadi saya dah sebut. Fala, fa pada atas. La, mat asli. Juna, na, mat asli. Okay. Ha, ni pun tadi saya sebut. Pisahkan bunyi ha pedas dengan ain ini. Jangan campur aduk. Ha. Fala junaha alaikum fima
فلا جناح عليكم. Alaikum. Ya yang sukun. Sebelumnya baris atas. Lai. Alai. Bacaan lim. Alaikum. Okey. Kemudian kaf baris depan. Ku. Matikan mim ni. Disiplinkan bunyi dia. Kum. K-U-M. Kum. فلا جناح عليكم فيما فعلن فيما fa baris bawah fi. Ni yamat ni. Okay, ni yamat sebelumnya baris bawah. Dua harakat lah. Ma dua harakat juga. Alif mat. Fa'alna. Fa'al. Al. Huruf lam. Sifat tawassut. Okay, suara yang tidak mengalir, suara yang tidak tertahan. Fa'alna. Fa'alna fi anfusihim. Ma fa'alna. Ma fa'alna fi. Nun pada atas na. Kemudian fi. Panjang. Okey, ni yamat sebelumnya baris bawah. Asalnya mak asli lah. Tapi sebabkan mak asli ni, fi ni bertemu dengan hamzah. Maka wujudlah didatangkan pula simbol mat ini nak menunjukkan bahawa bacaan lebih daripada dua harakat. Itu je. Ma fa'alna fi anfusihin. Nun mati bertemu fa ikhfa haqiqi. Sembunyikan sebutan nun mati. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat tu. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya apabila bertemu dengan huruf fa yang termasuk dalam 15 huruf ikhfa. Jadi fa ni kita nak tahu status dia tebal ke nipis. Nipis. Maka dengung pun nipis. ما فيما فعلن في أنفسهن أنف. Kopi bunyi tuan-tuan. Kopi ya. فيما فعلن في أنفسهن من معروف. Fi panjang 4-5 harakat tadi. Mat jaiz munfasil. Hukum dia nun mati bertemu fa ikhfa haqiqi. Sin baris bawah si, kemudian ha simpul. Jangan pedaskan. Sihin nun bersabdu wajibul gunnah. Wajib dengung dengan dengung yang sempurna. Okey, dengan dengung yang sempurna. Jangan sokok-sokok. Fihin. Sihin. Sihin. Fi anfusihin. Na mim nun mati bertemu mim. Nun mati bertemu mim. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Fi anfusihim. Na mim. Mim. Okay. Dengung sempurna juga kat sini. Idgham kamil. Idgham sempurna. Kamil ni maksudnya sempurna. Idgham bi gunnah. Dengan dengung. Jangan lupa. Kemudian huruf ain, sifat tawassut. Okey, sifat tawassut. Apa itu tawassut? Suara yang tak terlepas, suara yang tak tertahan. Ma' ma'ruf. فيما فعلن في أنفسهن من معروف. من معروف.
Jangan ma'. Jangan tanpa tuk. Tertutup pula bunyi dia. Pastikan ada ruangan untuk suara mengalir. Kalau kita tahan terus, contoh mim ma'ruf ma'. Kita tutup kita punya injak suara tu daripada terkongkong untuk injak suara tu. Kalau kita tutup ma', so suara dah tak boleh mengalir lah dari bawah tu, daripada kerongkong kita kan. So kena itu kata tawassut ma'ruf. Dia ada satu ruangan yang sempit tu, kata ain disempit kan bila tak sebut tu tapi ada lagi laluan untuk suara itu terus mengalir. Maka tak hasil lah bunyi ma. Kalau tahan ma. Jadi itulah sebab dinamakan tawassut. Okey, diistilahkan sebagai sifat tawassut, pertengahan. Okey. Siapa yang dah join seminar baru ni faham lah kot kan? Baik, ma'ruf. Ruf kat sini ma'arid disukun. Okey, kita nak berhenti pada fa di sini. Kemudian sebelum fa ni ada ma asli pula. Jadi itu sebab namanya ma'arid disukun. Atas sebab mat ni makhrajnya yang terlalu luas, maka didatangkan pilihan sehingga 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu sebabnya. Ma'ruf. Ikutlah nak 2 ke 4 ke 6 kan. Terpulang. Kama syi'tum. Seperti mana yang kamu semua inginkan, seperti mana yang anda semua inginkan, terpulang. Asalkan tak lari daripada apa yang ditetapkan lah. Itu saja. Ma'ruf. Okey, habis. Berhenti situ. Wallahu azizun hakim. Ini senang benar, selalu jumpa ayat ni kan. Wallah, kalimah Allah. Okey, lafzul jalalah, kalimah Allah yang agung. Sebab tu disebut lafzul, lafaz jalalah, jalal, keagungan, lafaz yang agung. Okey. Ustaz, kalau saya jawab soalan Ustaz tu, saya jawab dengan idgham Islam boleh tak? Mim ma'ruf. Ma'ruf idgham bi gunnah. Kalau saya jawab soalan Ustaz tu, saya jawab idgham Islam boleh tak? Tak boleh. Mislain ni maksudnya 2 huruf yang sama. Yang ni nun, yang ni mim lain. Beza dengan atas ni, mim dengan mim. Tu kata mislain, 2 huruf yang sama. Okey, 2 huruf yang sama. Kalau nun dengan mim ni lain. Okey, nun dengan mim ni lain. Tak sama lain. Mislain ni 2 huruf yang sama. Sama makhraj, sama sifat. Nun dengan mim ni lain. Okey, mungkin ada sebahagian sifatnya yang sama. Kalau ikut makhraj pun, nun ni ada 2 makhraj. Lidah pun dia. Kalau mim pula, bibir mulut. Jauh tu. Cuma yang sama ialah pada unsur dengung dia. Boleh nak? Salah tengok Ustaz. Tak apa. Okay, jelas kalau idgham Islam, saya sebut idgham Islam dekat sini. Tak adalah saya sebut idgham bi gunnah. Gitu. Nun mati bertemu mim. Idgham bi gunnah. Baik. Kita sambung balik. Wallahu azizun. Okey, kalimah Allah tadi saya sebut lafaz agung, lafzul jalalah. Kemudian nak kena baca tebal ke pada lam ni? Semestinya. Sebab sebelum dia tu ada huruf yang berbaris atas. Wa nipis. Kalimah Allah baru tebal. Wa. Wallahu azizun. Wallahu. Okey. Aziz. Huruf ain bertemu. Huruf ain beratas huruf zai baris bawah zi, kemudian panjangkan 2 harakat ni ada yamat. Tanwin zun. Tanwin bertemu ha. Okey, tanwin bertemu ha.
Wallahu azizun hakim. Tanwin bertemu ha pedas, izhar. Jelaskan tanwin pada zai tersebut. Kemudian ha pedas macam biasa, satu harakat. Kim. Kaf baris bawah, ki. Kemudian, ni ada yamat. Ki ni memang asli ya, asalnya. Tapi sebab kita nak berhenti, nak waqaf pada mim ni sebagai bacaan penutup. Jadi sebelumnya ada mat asli. Kita nak berhenti pada mim. Dan sebelum mim tu ada mat asli. Jadi, diwakafkan dengan nama mad arid li sukun dan boleh dibaca dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Baik. Kita cuba baca ni. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Baik, selesai dah. Boleh ke baca fa'in kharajna sampai ma'ruf ni? Boleh kan? Kita cuba test power ya. Ambil panjang sikit. Idgham Islam ni tak kira lah huruf apa pun, janji bertemu dua huruf yang sama. Gitu. Betul Puan Zurina. Itulah dia. Miflai. Dua huruf yang sama. Tak kisahlah huruf apa pun. Cuma syaratnya huruf pertama mati, huruf yang kedua hidup. Okey, huruf pertama mati, huruf kedua hidup. Itu syaratnya. Tapi pertemuan tu huruf yang sama. Yang pertama, dua huruf yang sama, mim temu mim contoh, mim temu mim. Cuma syarat dia nak diistilahkan idgham ni tadi, mim yang pertama, huruf yang pertama tu mesti mati dulu. Lepas tu baru hidup, huruf hidup. Kalau lam dengan lam yang pertama mati, lam yang kedua hidup. Ra dengan ra pertama mati, ra kedua hidup. Boleh faham ke? Dua huruf sama, boleh tak kita kata idgham mimi? Itu nama yang direka tu. Mimi. Mimi ni saya pun tak tahu. Selalu orang Indo guna istilah mimi ni. Kan? Mimi, miflain. Sama je. Idgham mimi. Okey? Idgham mimi, idgham miflain, idgham syafawi. Tapi kalau ikut bahasa yang lebih tepat, kalau mim mati, idgham miflain, idgham syafawi. Kalau mim mati. Kalau selain daripada mim mati, itu yang kita istilahkan mutamathilain ataupun miflain. Tapi apa-apa pun semua tu nama. Hanya istilah saja, istilahan saja. Tak ada apa pun. Asalkan kita faham, tahu kaedah nak baca. Tak ada nak memberatkan mana-mana pun. Cuma kalau kita ajar orang tu, pastikan yang masyhur, yang ada dalam penulisan kitab. Macam mimi ni, setakat saya semak-semak kitab, wallahualam, saya tak jumpa lagi sebutan mimi tu. Kalau macam mak asli, kita tahulah mak asli ni ada namanya mak tabi'i, ada mak zati. Kan? Okey? Mimi ni. Maksudnya istilah mimi ni lah, istilah mimi tu. Mungkin dia ambil daripada pertemuan mim dengan mim. Mimi. Macam tu. Idgham mimi. Wallahualam, daripada mana asalnya mimi ni, wallahualam. Tapi saya tahulah. Sebab tu saya tak cerita dalam live. Saya tak sebut, okay, ni idgham mimi. Sebab saya takut ada orang yang pelik, tak pernah dengar. Okay? Boleh faham? Itu je. Okay? Ya, mimi ni mim temu mim. Itu je cerita dia. Dia nak short form. Dia tak ada dasar lain pun. Wallahualam lah, tak tahulah kot kan. Kau ada yang boleh share kan. Kau ada daripada, kau ada bahasa Arab nama mimi, wallahualam, saya tak pasti kan. Tapi biasanya idgham syafawi itu yang biasalah. Ataupun mutamathilain ataupun tamasul.
Syafawi hanya untuk mim. Ya, kalau idgham syafawi ni merujuk pada mim mati bertemu mim lah. Nak merujuk pada syafah, bibir mulut kita. Ataupun menjurus kepada perbincangan mim mati. Gitu. Memang tak pernah dengar Ustaz. Sebab itulah saya tak sebut. Okey? Jadi kalau tuan-puan nak sebut, tak apalah, tak kisah. Asal kau orang faham. Okey nak? Mm-mm. Bonda tadi macam terkejut je gaya tanya tu. Ha? Yang direka? Short form miming. Itulah dia. Boleh? Alright. So, jom kita baca dulu. Fa'in kharajna. Tarik nafas semua. Ready ke tak ready ni? Satu. Kita ambil daripada fa'in kharajna. Kemudian nanti kan kita baca balik daripada awal. Kita cuba tau. Ambil daripada fa'in kharajna sampai ma'ruf. Okay, tarik nafas betul-betul. Ready? Satu, dua, mula. Mula isti'azah, terus bacaan. Satu, dua, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Selesai. Okay, sekali lagi kita baca balik. Bonda, ya terkejut, tak apa maklum. Kalau bonda ada kok bonda ada apa nak share kan? Boleh silakan. Kok bonda biasa dengar istilah mimi kan? Kok ada asasnya tu dari mana, boleh share kan? Saya pun tak tahu sebenarnya. Sebab tu saya tak sebut istilah tu. Tapi kok ada yang bonda nak boleh share kan untuk kami semua kat sini. Dapat ilmu baru ke tak? Kita semua dapat, yang menonton ni dapat manfaatnya sekali. Kalau ada lah. Kok ada asas dia tu, wallahualam kan? Sebab saya pun tak tahu. Memang sejujurnya tak tahu pun istilah. Bukan maksud saya tak tahu asas. Asas daripada mana tu. Okay? Kalau jawab exam, saya tak jawab. Ya, memang betul pun. Kalau dalam exam ke tuan-puan jawab idgham syafawi lah. Okey. Tapi sebab the mim mati ni memang rujuk kepada mim, hukum mim. Sebab tu nama idgham syafawi itu istilah yang lebih tepat. Tapi kalau sebut mislan pun tak ada masalah. Kalau perbincangan tak ada masalah. Okey, baik. Jadi wallahualam, selesai tuan-tuan dan puan. Tak ada apa dah kot ya. Topik hangat ini agak Mimi. Ada orang nama Mimi dalam ni. Mimi. Sedap nama tu ya. Okey. Kalau tak ada apa, mau kita. Sebelum kita akhiri live kita ni, kita baca dulu ya. Boleh tuan-tuan eh? Oh, okey. Ada kawan Kelantan nama Mimi. Terbaik. Baca kuat-kuat eh. Puan Safiah semangat tu dah. Dia suka baca kuat-kuat. Okay, tarik nafas semua. Ready. Tarik nafas. Fokus.
Okey, pada apa yang kita dah bincang-bincang tadi tu, bab-bab sifat sikit kan. Bab-bab hukum-hukum asas. Jadi kita apply kan. Setelah apa yang kita faham selama ni. Tarik nafas. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan. Okey, sadaqallahu azim. Kita baca sekali lagi. Kita baca tempo laju sikit nah. Tarik nafas sekali lagi. Laju sikit. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Okay. Selesai dah tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua. Okey, untuk pagi ni terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama-sama untuk kita ngaji ni. Jadi insya-Allah mungkin okey. Ustaz buat talaqi sekadar cadangan. Memang kita ada buat pun, puan. Okey, kita ada kelas. Sebelum-sebelum ni kita iklan dah. Okey, kelas ngaji talaqi Google Meet. Ada yang personal pun ada yang berkumpulan pun ada, konsep tadarus pun ada. Okey. Cuma dengan guru-guru kami lah. Okey, baik. Jadi terima kasih semua sekali lagi. Jadi insya-Allah jangan lupa kepada mereka yang nak daftar untuk seminar Easy Tajwid, insya-Allah ni pada 2 Jun kita akan mula. Nak tahu lebih lanjut apa itu seminar Easy Tajwid, tuan-puan, boleh tekan link di atas untuk mengetahui. Easy Tajwid ni saya boleh kata dia tak ada. Dia beza dengan sharing tajwid. Okey, Easy Tajwid ni seminar. So kita akan mendalami beberapa perkara lah. Okey, kita akan mendalami beberapa perkara. Okey, berkaitan dengan bacaan. Macam mana nak tahu dengung, macam mana nak tahu tak dengung, macam mana nak memulakan pada hamzah wasal, macam mana kita nak menguasai bacaan ayatul gharibah, bacaan unik
yang ada dalam Al-Quran, yang mana ianya tak terikat dengan kaedah tajwid tetapi kena berguru. Jadi berguru ni maksudnya saya pun ambil daripada guru saya pun ambil daripada guru sebelum ni. So benda ni perlu disampaikan lah. Jadi insyaAllah dalam seminar ni saya akan kongsikan, sampaikan kepada tuan-puan berkenaan dengan apa yang saya sebutkan tadi. So daftar, iurannya RM66, bermula pendaftaran nanti 2 Jun insyaAllah. Maklumat lanjut, tekan link di atas untuk tuan-puan ketahui apa yang ataupun isi konten yang ada dalam seminar kita nanti insyaAllah. Wallahualam, itu saja. Terima kasih sekali lagi semua. Maaf salah silap. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Okey, ada rezeki kita jumpa lagi. Untuk esok tak ada live hari Selasa. Kita jumpa pada hari Rabu nanti insyaAllah. Right, kita jumpa pada hari Rabu. So, kita tak ada apa dah kot. Okey. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Ingat hashtag kita jangan lupa tuan-tuan santai tapi sampai. Kita tangguhkan dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, jumpa lagi semua insya-Allah. Kirim salam pada ahli keluarga masing-masing Maaf sekali lagi, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom layan lagu sikit belakang ni. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Tuhan, dengarlah hatiku, hamba-Mu yang lemah ini. Oh Tuhan, bantulah aku menerima ujian dari-Mu. Kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini. Berikanlah kekuatan hatiku, moga cintaku padamu selalu. Perjalanan ini penuh berliku, najwa duri yang datang padaku. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu. Tuhan, Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu. Tuhan, kuatkanlah aku, hamba-Mu yang hina ini.
Pedasnya ku rasai hikmah tersembunyi dari sakit diuji. Moga ia akan tetap menjadikanku sentiasa bersamamu, Tuhan. Telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami. Suratan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan Engkaulah guru Murabbi sejati. Tulus ikhlasmu, luhur budimu bagai tiada pengganti. Senyum tawamu juga katamu menyuburkan hati. Memori indah saat bersama terus bersemadi. Engkaulah guru Murabbi sejati. Sudah ditakdirkan kau pergi dulu di saat kau masih diperlukan. Tuhan lebih menyayangi dirimu. Aku pasrah pada kehendak yang esa. Ya Allah, tempatkannya di tempat yang mulia, tempat yang dikau janjikan nikmat untuk hamba-Mu. Oh guruku, akan ku teruskan perjuangan ini, walau ku tahu kau tiada di sisi. Perjuangan itu masih jauh beribu batu. Selagi roh masih di jasad, mesti diteruskan. Sedih rasa hati ini mengenangkan dikau. Masih terasa kau bersama kami. Moga amanlah dan bahagia di kau di sana. Setangkai doa juga Fatihah terus ku kirim
Kekuatan takdir yang Maha Esa telah menetapkan. Sedih rasanya hati ini bila mengenangkan Engkaulah guru murabi sejati.